Ya, Uda, dan Alhamdulillah pagi ini kita bersama dengan Yang Mulia Ustazah Nur Hayati binti Haji Abdul Rahman, iaitu penolong pegawai perkembangan agama dan pasti telah pemberi talian. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Intan. Ya, Apa Alhamdulillah. kabar? Alhamdulillah ya. Ya, Alhamdulillah. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah juga, baik-baik juga berada di rumah. Ya, Alhamdulillah ya. Bekerja Alhamdulillah. melalui bekerja dari rumah lah. Yalah, untuk sama-sama tadi menjaga SOP kita ya Ustazah ya. Baik, pada pagi ini siri Harus. tazkirah kita secara visual kita sedang bersama dengan bawakan tajuknya jauhi perbuatan buruk ataupun perbuatan keji ni Ustazah. Jadi okey, tanpa melengahkan waktu, kami serahkan seterusnya bersama dengan Ustazah sebagai mukaddimahnya dulu, dan nanti insya-Allah setiap penjelasan ataupun huraian nanti insya-Allah akan kita kongsikan bersama. Silakan Ustazah. Terima kasih Daud dan juga Intan. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dipanjatkan rasa syukur sekali lagi kerana masih lagi ada kesempatan bersama dengan pihak Rampai Pagi dalam kita ni menjalankan dan menyampaikan amanah-amanah Allah yang berbentuk kebajikan ini. Nah, Intan dan Daud Ya, Ustazah. pada masa ni kita ni pun masing-masing pengunjung ni mengikuti SOP yang diarahkan oleh mana-mana pihak yang berautoriti. Kerana masih lagi kita ni berdepan dengan penularan wabak COVID-19 ni Jadinya kalau sudah setiap hari itu terkadang kita ni melihat peningkatan dan juga ada belah penurunan jumlah-jumlah yang disebut-sebut itu. Kalau meningkat memang rasa kita ni pun rasa khawatir. Ya. Dan bila ia menurun adalah rasa syukur alhamdulillah di sana tu Ya. kerana berkurangan. Tapi apa yang pasti sebenarnya COVID-19 tadi masih lagi wujud, masih lagi ada. Ya, Ustazah. Dan kita ni hendaklah bekerjasama, sama-sama kita ni menghentikanlah penularan wabak COVID-19 ini. Semoga didoakan usaha yang kita ni buat ni akan menghasilkan hasil yang kejayaan. Ya. Nah, bercakap mengenai wabak COVID-19 ini, ia merupakan satu ujian yang Allah turunkan dalam bentuk musibah. Dan musibah ini bolehlah dikatakan boleh juga yang berbentuk kematian, kehilangan, dan juga boleh juga dikatakan bencana alam. Nah, COVID-19 ini ia adalah ujian. Dan juga jangan lupa juga kita ni sebagai orang beriman, ia merupakan satu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila satu teguran ni artinya berarti kita ni ada kesilapan, kita ni ada kesalahan yang telah kita ni lakukan, sama ada kita ni sedari ataupun kita ni tidak sedar. Nah, teguran-teguran Allah ni yang berupa wabak COVID-19 ni ia sebenarnya teguran seorang teguran yang ada kasih sayang. Kerana sekian lama kita ni setahun lebih kita ni berada dalam kebebasan. Bebas berbanding dengan negara-negara lain. Kita ni bebas dapat berbuat itu, dapat berbuat ini, jalan-jalan tanpa ada kekhawatiran. Tapi rupa-rupanya dalam kebebasan kita ni itu berlaku lagi perkara-perkara yang Allah indah suka. Iaitu kita ni lalai, kita ni alfa, kita ni ingat keseronokan, dan kita ni lupa takkan membuat segala perintah-perintah Allah ni, dan lupa tajwa kita ni kan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu teguran seperti ini merupakan teguran yang Allah rindukan kepada kita ni untuk memohon kepadanya.
Nah, bila sudah teguran ni, mengapa ditegur? Kerana ulah kita ni kan, ulah-ulah manusia ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zaharal fasad, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Surah Ar-Rum ayat 41. Di mana tafsirannya, telah nampak kerusakan di darat, di laut disebabkan kerana perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya setiap apa yang menimpa kepada kita ini adalah disebabkan ulah-ulah manusia. Artinya kita inilah yang membuat ulah di sini. Nah, bila sebut perbuatan-perbuatan manusia ini, apa yang lahir daripada manusia ini adalah sudah setentunya ada perbuatan yang baik dan juga ada perbuatan yang buruk. Nah, manusia dia akan dapat lari daripada perkara baik dan perkara buruk. Kerana Al-Quran pun memang ada menyebut perkara perbuatan baik dan perbuatan buruk ini, ya. Ada kebaikan, ada juga kejahatan. Ada kejahatan sudah tentulah akan disusuli dengan kebaikan. Nah, Allah pun juga berfirman bahawa baik dan buruk ini pun merupakan ujian buat manusia ni. Berdasarkan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Di mana ini adalah petikan daripada surah Al-Anbiya ayat 35. Dan kami uji kamu dengan kejahatan dan juga kebaikan sebagai ujian. Dan kepada kamilah kamu akan kembali. Artinya kita dibuat baik, buat buruk, tetap sahaja akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga menyebut kebaikan dan keburukan ini banyak sekali dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wa ta'awanu, minta maaf, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini memang kita ni selalu dengarnya, bertolong-tolonganlah kamu pada perkara kebajikan dan juga perkara takwa, jangan tolong-menolong pada yang boleh mengundang dosa dan juga perkara-perkara permusuhan. Maka inilah konsep yang ada di dalam Al-Quran yang sepatutnya kita umat Islam ini sentiasa menuruti ataupun melaksanakan dan membuat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bercakap mengenai kebaikan ini memang banyak di dalam Al-Quran. Begitulah juga dengan keburukan ini. Keburukan yang disebut dalam Al-Quran memang Allah sebut dalam pelbagai kata nama. Dalam pelbagai banyak tempat dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala. As-su, al-qabih, apa lagi tu? Al-fujur, al-fasad, al-munkar, al-fahsya, al-zulum, al-maksiyat. Kesemuanya ini adalah menjurus membawa kepada keburukan. Tapi bukanlah semua keburukan ini ia hanya adalah keji. Cuma mungkin sahaja ia rosak. Contohnya macam tentang darah haid. Anda boleh juga kita didekati. Kalau kita didekati dua, kalau sekiranya suami isteri, memang ia akan mendatangkan masalah penyakit. Nah, Al-Quran ini, keburukan ini sebagaimana yang disebut tadi kan, banyak kan kata nama yang disebutkan, semuanya adalah membawa kepada keburukan. Tadi datangkan contoh dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Taala berfirman. Kita ni memang selalu mendengarnya dalil ni di mana-mana sahaja dalam ceramah, tambah-tambah lagi dalam waktu kita ni dalam sambutan Isra Mi'raj. Memang ni dalil ni akan dikeluarkan kerana ia sebagai satu panduan ataupun petunjuk bagi kita ni, kalau kan ingin menjauhi perbuatan-perbuatan keburukan ini, perlulah menjauhi perbuatan-perbuatan ini. Nah, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu
memang dapat mencegah seseorang daripada perbuatan munkar dan perbuatan keji dan munkar. Jadinya perbuatan keji dan munkar ini termasuklah dalam keburukan, dalam kejahatan. Tambah-tambah lagi dalam perkataan al-fahsya ni kalau sudah kita ni mendengar nama itu pun sudah indah bisai. Nama itu sudah indah bisai. Apatah lagi kalau bergelumang dengan perbuatannya, lagi tak indah bisai diamalkan. Al-fahsya, al-munkar ini merupakan dua keburukan ataupun kejahatan yang sepatutnya kita ni umat Islam hendaklah menjauhinya. Dua perbuatan ini, al-fahsya dan al-munkar ini selalu digandingkan kalau kita ni membaca Al-Quran. Dua perbuatan ini, fahsya dengan munkar ini, Intan dan Daud, memang selalu digandingkan dalam banyak ayat, dalam beberapa ayat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar dalam surah An-Nahl. Kemudian dalam ayat lain juga la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ini punnya jangan kita ni ikut langkah-langkah syaitan, kerana siapa yang ikut langkah-langkah syaitan ini maka ia banyak menyuruh kepada perbuatan fahsya, perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Kenapa fahsya ini didahului daripada munkar? Kerana fahsya ini ia punya perbuatan fahsya ini, perbuatan keji ini, ia banyak mendorong kepada kejahatan, banyak cenderung kepada kejahatan. Dan bila ia cenderung kepada kejahatan, sudah tentulah ia akan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain yang berbentuk ingkar. Sebab itu dua perkataan ini kita akan selalu menemui kedua-duanya saling bergandingan di antara satu dengan yang lain. Menurut ulama, al-fahsya ini, perbuatan al-fahsya ini, ada yang berpendapat ia adalah perbuatan ataupun ucapan yang sangat buruk. Artinya pendengaran kita ni dia dapat menerima lah, akal kita ni pun dia dapat menerima juga. Kemudian perbuatan yang melampaui batas. Dan ada juga yang berpendapat, ulamanya yang berpendapat ia adalah perbuatan maksiat yang ada hukumannya di dunia. Contohnya macam curi, zina. Kemudian ada juga perbuatan yang dianggap indah baik menurut syariat dan juga sunnah. Dan terakhir dia fahsya ini adalah perbuatan yang sikap bakhil untuk berbuat baik. Rupanya bakhil ini bukan sahaja ia bakhil untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tapi ada juga bakhil yang indah mahu berbuat baik. Artinya maksudnya di sini ini walaupun dapannya tu ia melihat ada jalan untuk ia berbuat baik, untuk ia bersedekahkah ataupun ia akan menolong orang, tetapi kerana hatinya tu indah mahu, maka hilanglah kebaikan-kebaikan itu disebabkan kebakilannya. Apa yang dapat tadi faham di sini ini, kalau dikompil maksud yang disebut tadi oleh para ulama tadi, bahawa perbuatan keji ini adalah perbuatan yang dinilai sangat buruk dalam perspektif agama, budaya, nilai kemanusiaan kita ni, dan juga dari sudut akal yang sehat. Semua ni merangkumi ucapan, cara hidup kita ni, hati kita ni, lifestyle kita ni, semua ni. Nah, al-fahsya ni, kalau untuk mudah kita ni faham, Intan, al-fahsya ni untuk kita ni faham di sini ni, apakan fahsya ni, apakan munkar ni? Al-fahsya ni perbuatan-perbuatan yang didorong oleh nafsu syahwat kita ni, nafsu syahwat. Dan nafsu ni selalulah mencenderung kepada membuat kejahatan. Nafsu ni sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, memang ada menyebut tentang pasal nafsu ni. Dalam Al-Quran ada menyebut 3 macam jenis nafsu, iaitu nafsu yang pertama adalah mutmainnah, artinya jiwa yang tenang, aku sejak sentiasa ia berbuat kebaikan dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Manakala ini adalah nafsu yang paling tinggi ia punya makamnya, kedudukannya. Kemudian yang kedua al-lawamah. Al-lawamah di sini ni adalah nafsu yang sering mencela perbuatan si pelakunya ni. Andai hari ini yang berbuat maksiat, tiba-tiba ada kesedaran, maka ada rasa keinsafan, di sana itulah timbulnya nafsu lawamah. Dan yang terakhir ni yang selalu memang ada dalam diri kita ni yang cenderung kepada kejahatan, iaitu nafsul ammarah. Dalam surah Yusuf pun menyebutkan di sini innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering cenderung kepada keburukan, sering menyuruh kepada kejahatan. Sebab itu kita ni kena hati-hati juga dengan nafsu kita ni. Walaupun pada dasarnya ia macam usulnya baik, menyuruh kepada kebaikan dan juga, tapi kena hati-hati kerana nafsu ni kalau kita ni indah kita ni jaga, kita ni kawal, memanglah kita ni akan mudah terpengaruh ataupun mudah terpujuk dengan godaan-godaan nafsu ni. Nah, orang yang dikuasai oleh hawa nafsu ni, Intan dan Daud, memanglah ia indah nampak kebenaran ni Dia nampak sebab matanya mata je terpulang, hatinya tu dah lagi ditutup oleh hawa nafsunya. Dan orang seperti ini kalau kita ni bentangkan kebenaran, memang ia akan tolak mentah-mentah. Walaupun segala kebenaran itu terdapat terbentang di hadapannya sebagaimana yang berlaku pada kaum-kaum terdahulu. Dia dapat ditagur, bila tak ditagur kan, nasihatkan, dah lagi masuk tu seolah-olah macam mencurah air di daun keladi, indah mengasih dan indah memberi kesan. Orang yang dikuasai hawa nafsu ni juga, hawa nafsu ni ia akan sanggup merendahkan martabatnya. Maksudnya merendahkan martabatnya di sini ni untuk ia akan mencapai apa yang dihajatinya, keinginannya tu kan mau cepat kaya, akan mau cepat sanang, akan mau apa lagi tu, akan mau mudahkan naik pangkat. Ia akan menggunakan nafsu ni akan menyuruh berbuat apa sahaja asal saja dapat macam kita ni kan mengembala kambing. Kita ni tutup sebelah kiri, ia akan ke kanan, tutup sebelah kanan, ia akan ke kiri. Nafsu ni selagi ia dapat, selagi itu ia akan berusaha untuk menyuruh si pelaku ini untuk membuatnya. Jadinya perkara ini berlaku sebagaimana kan perkara ini berlaku kepada kaum-kaum yang sebelumnya. Jadinya kita ni yang masih hidup ni, yang masih ada ni, masih lagi berpeluang untuk memperbetulkan kesilapan-kesilapan kita ini. Ambillah iktibar daripada apa yang berlaku, daripada kaum-kaum dulu. Perbuatan-perbuatan fahsyah ni kan bukan saja pada alat kelamin sahaja, tapi apa-apa yang melampaui batas, sepertinya macam rasuah, perdagangan manusia, manusia mana yang sanggup menjual keluarganya ni, semua tu adalah disebabkan hawa nafsu kan. Jadinya kalau sekiranya kita ni indah mengambil tindakan lebih awal, sudah pastilah perkara-perkara seperti ni, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar ni dan kejahatan-kejahatan lain akan muncul secara terang-terangan, dan sudah pastilah perkara-perkara macam ini akan menggugat kerukunan, ketenangan, kesejahteraan yang kita ni ada sebelum itu, dan hiduplah kita ni dalam keadaan yang dalam keadaan yang indah tenteram. Nah, kadar jenayah ataupun penyakit-penyakit masyarakat tadi akan muncul. Bila kena tanya apa kan penyakit-penyakit masyarakat tadi? Penyakit-penyakit masyarakat tadi sebagaimana yang pernah di hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu penyakit-penyakit yang pernah wujud di zaman di zaman kaum-kaum dahulu. Artinya penyakit-penyakit itu muncul juga
arah petani sekarang ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatkunya nantinya akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat terdahulu itu ya Rasulullah? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, penyakit-penyakit ini adalah yang terlalu banyak keseronokan. Kebanyak bukan berseronok. Terlalu bermewah. Sekarang ni memang kita ni akan mau cepat kaya, akan mau cepat, akan mau hidup mewah. Sangguplah melakukan perbuatan-perbuatan ataupun akhlak-akhlak yang indah bermoral lah untuk kan mendapatkan kemewahan itu. Menghimpunkan harta, anda tadi mau berbuat kebaikan dengan bersedekah ataupun berinfak. Tipu menipu dalam usaha merebut harta dunia, harta benda dunia, dan saling memarahi. Saling memarahi ini pun dalam perkara kecil pun memang berlaku. Road rage-nya kita ni, bahan saja di Brunei ni dah ada sikap cemata road rage. Tapi di negara-negara lain boleh membawa kematian yang hanya sekadar kena horn itu pun jadi isu. Jadinya semua ini adalah merupakan penyakit-penyakit masyarakat yang tadi sudah hinggap pada zaman kita ni. Yang apa yang tadi dapat buat adalah ambil tindakan dalam membentas usaha-usaha, dalam membentas perbuatan-perbuatan ini supaya impaknya hingga akan menjadi besar dan sulit akan impaknya hingga jadi besar dan kemudian hari kita ni hingga sulit untuk kan membentas. Apa yang disarankan di sini ni, banyakkanlah berdoa, banyakkanlah membaca ilmu-ilmu agama, bersihkan minda, jernihkan hati, tuntutlah ilmu agama supaya kita ni dapat mengawal hawa nafsu kita ni daripada melakukan perbuatan-perbuatan keji. Berdoalah kita ni untuk ditetapkan hati pada agama Allah, dan berdoalah kita ni daripada dalam urusan kita ni supaya tidak diuruskan hawa nafsu. Saya kongsi satu doa sebelum kita ditamatkan tazkirah di sini ni. Ada masa lagi kan? Ya, seminit saja. Tadi ada masa sedikit ya, ada masa seminit lagi. Okey. Banyakkan berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik, dan tadi doalah juga, Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah Tuhanku, ilhamkanlah aku petunjuk dan aku berlindung daripada kejahatan diriku. Amalkanlah, mudah-mudahan Allah mendengar doa kita ni dan dijauhkanlah kita ni daripada perbuatan-perbuatan yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Alhamdulillah ya. Cukup padat apa yang telah dikongsikan, iaitu menjauhi perbuatan buruknya. Jadi kita selaku Muslim ini perlulah ya kita menghindari segala hal yang dilarang oleh Allah SWT ya. Baik, terima kasih Ustazah atas perkongsiannya, dan insya-Allah kita akan bersama lagi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.